Hai, selamat pagi para pelajar sekalian. Hari ini kita akan mempelajari dua tajuk terakhir, iaitu tajuk 4.6, penyerahan Sabah kepada Kerajaan British, dan tajuk 4.7, reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sabah. Selepas tentera Jepun menyerah kalah, British Military Administration (BMA) diperkenalkan di Sabah. Kota Kinabalu telah dibebaskan daripada kawalan tentera Jepun pada 28 September 1945, manakala Sandakan pada 19 Oktober 1945. BMA telah diketuai oleh CFC Makaski. BMA berusaha untuk mengembalikan keamanan dan ketenteraman di negeri Sabah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Sabah telah diserahkan kepada British. Yang pertama adalah Syarikat Borneo Utara British (SBUB) menandatangani satu perjanjian dengan kerajaan British pada 26 Jun 1946. Sabah kemudiannya menjadi tanah jajahan British. Penyerahan Sabah sebagai sebuah tanah jajahan bermakna pentadbiran negeri akan ditadbir oleh seorang Governor yang bertindak sebagai ketua kerajaan. Governor British yang pertama di Sabah ialah Sir Edward Twining. Antara sebab utama yang menyebabkan Sabah diserahkan kepada British adalah bagi memenuhi kepentingan British. Perdana Menteri Britain, Clement Attlee, ketika itu sedang menyelesaikan soal pemberian kemerdekaan kepada Sri Lanka, India dan Burma. Sementara itu, Sabah merupakan sebuah negeri yang berpotensi menggantikan jajahan tersebut. Sabah berupaya untuk membekalkan sumber bahan mentah dan kawasan pasaran bagi barangan British. Faktor yang kedua adalah bagi meneruskan dasar British dalam hubungan luar. Semasa pemerintahan SBUB, Sabah menjadi negeri naungan British. British menguasai perhubungan luar negeri dan pertahanan Sabah. Keadaan ini mendorong SBUB membuat keputusan untuk menyerahkan Sabah kepada British pada tahun 1946. Manakala, faktor yang ketiga pula adalah disebabkan oleh masalah keuangan SBUB. Sebelum meninggalkan Sabah, tentera Jepun telah memusnahkan Jesselton, Kudat dan Sandakan. Kerosakan ini memerlukan kos yang besar dan tidak mampu ditanggung oleh SBUB bagi membangunkan Sabah. Pihak syarikat bersetuju menyerahkan Sabah kepada kerajaan British kerana kekurangan dana. Penyerahan Sabah kepada British pada 15 Julai 1946 tidak mendapat penentangan daripada rakyat tempatan di Sabah disebabkan oleh perkara yang berikut. Yang pertama adalah disebabkan oleh dasar British. British menindas kegiatan berpersatuan. Penduduk Sabah terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik yang berbeza dari aspek bahasa, budaya, sistem kepercayaan, pertempatan dan kegiatan ekonomi. Keadaan ini menyukarkan pemimpin Sabah untuk menghimpunkan kesemua etnik dalam satu pertubuhan. Walaupun begitu, terdapat juga persatuan yang ditubuhkan seperti Persaudaraan Sahabat Pena Sabah, PASPAS, dan Persatuan Kebangsaan Melayu di Sabah yang dipimpin oleh Tengku Nordin, Zakaria Gun, dan Abu Bakar K. Ahmad. Selain itu, terdapat juga Barisan Pemuda Sabah, BARIP, yang dipimpin oleh Mandur Muhammad Sharif, Imam Suhaili Yaakob, Seruji Yaakob, dan Zulkifli Apong Abang Abdul Hadi. Pada awalnya, organisasi ini ditubuhkan untuk memperbaik keadaan ekonomi dan politik kaum Bumiputra. Kemudiannya, pemimpin persatuan ini bergiat aktif membangkitkan kesedaran berpolitik dalam kalangan masyarakat setempat. British khawatir pengaruh pemimpin ini akan menggugat kedudukan mereka di Sabah. Bagi melumpuhkan gerakan nasionalisme ini, British bertindak secara halus menawarkan jawatan kenaikan pangkat kepada ahli persatuan ini.
Selain itu, British turut memindahkan ahli dan pemimpin yang aktif dalam gerakan berpersatuan ke bandar lain. Kegiatan berpersatuan ini akhirnya menjadi lemah kerana mengalami masalah kewangan dan kekurangan pemimpin yang berkebolehan. British juga menghadkan peluang dalam pentadbiran. Dasar British menghadkan peluang kepada penduduk tempatan melibatkan diri dalam bidang pentadbiran menyebabkan penduduk Sabah kurang mempunyai pengalaman dalam sistem birokrasi barat. Yang kedua adalah disebabkan kepentingan sosioekonomi penduduk tempatan. Penyerahan Sabah dianggap sebagai peluang kepada penduduk tempatan untuk melibatkan diri dalam pentadbiran, memajukan bidang perniagaan dan meluaskan jaringan perdagangan. Selain itu, penyerahan ini dapat membangunkan negeri Sabah selepas perang. Oleh sebab itu, kebanyakan penduduk enggan melibatkan diri dalam aktiviti menentang penyerahan Sabah kepada British. Secara keseluruhannya, penyerahan Sabah kepada British tidak mendapat sebarang bantahan daripada penduduk tempatan kerana mereka tidak memahami tujuan penyerahan tersebut. Hal ini disebabkan oleh dasar British yang menindas kesedaran nasionalisme dalam kalangan anak watan. Gelombang kebangkitan nasionalisme di Sabah berlaku apabila British memperkenalkan langkah ke arah kerajaan sendiri di Sabah. Sebagai rumusannya, gerakan penduduk tempatan membantah pelaksanaan gagasan Malayan Union di Tanah Melayu dan gerakan anti penyerahan di Sarawak kepada British mencetuskan impak yang berbeza. Gerakan menentang Malayan Union telah berjaya mencapai matlamatnya, sementara itu, penyerahan Sabah kepada British tidak mendapat tentangan atau bantahan dalam kalangan penduduk tempatan. Dasar British selepas perang terhadap Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak menyebabkan gelombang kebangkitan nasionalisme untuk membebaskan tanah air daripada belenggu penjajah. Sekian, terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi pada bab yang seterusnya.